أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton yang sentiasa setia dengan jawapan panas Cik Man. Dan hashtag jangan lupa, korang tanya je, insya-Allah Cik Man akan jawab. Jadi hari ini kita kembali dengan episod yang baru tapi masih lagi tema yang sama iaitu tafsir dan kita masih lagi membincangkan tentang perbahasan surah Al-Mu'minun, beberapa ayat yang terawal yang menceritakan tentang ciri-ciri orang yang beriman dan dengan keimanan itu dia menjadi orang yang berjaya dunia dan juga di akhirat. Dan insya-Allah hari ini kita akan sambung ayat yang ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un. Siapa dia orang beriman yang berjaya itu? Orang yang menjaga amanahnya dan perjanjiannya. Dia tidak membatalkan perjanjiannya, tidak mungkir kepada perjanjiannya dan tidak khianat terhadap amanahnya. Bukankah kita perlu bimbang dengan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW iaitu berkenaan dengan orang munafik. Ciri-ciri orang munafik dalam satu hadis menyebut ada 3, iaitu yang pertama bila dia bercakap dia menipu, yang kedua bila dia berjanji dia mungkir janji, dan yang ketiga bila dia diberikan amanah maka dia mengkhianati amanah tersebut. Jadi orang yang beriman, yang berjaya, maka dia meraihkan, dia menjaga amanahnya dan dia menjaga sebarang perjanjiannya dengan sesiapa yang dia berurusan. Dalam Quran pun Allah ada sebut, wahai orang-orang yang beriman. Tengok, Allah kaitkan dengan sifat yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Kalau beriman buat apa? Hendaklah kamu tunaikan amanah. Jadi sifat melaksanakan amanah itu direlatekan, dikaitkan dengan iman. Jadi siapa yang melaksanakan amanah, beriman. Kalau tak melaksanakan amanah, tidak beriman ataupun imannya bermasalah. Jadi wahai orang-orang yang beriman, tunaikan amanah, laksanakan amanah, lunaskan amanah kepada orang yang kamu wajib ataupun perlu melunaskan amanah. Seorang suami, dia perlu melaksanakan amanah ke atas isterinya dan anak-anak. Seorang guru, amanahnya kepada masyarakat, kepada murid-murid. Pengetua pula kepada guru-guru dan juga murid-murid, dan pemimpin kepada rakyat seluruhnya. Okey, jadi ini kita kena penting. Sekarang ni tanda-tanda akhir zaman. Nabi dah sebut dah, akan datang satu waktu nanti orang yang diberikan amanah tapi tidak diikuti, tapi orang yang pengkhianat, yang selalu mengkhianati janji dan amanah, maka orang ini yang akan diberikan amanah. Orang yang menipu akan dikatakan dia benar, dan orang yang benar akan kita katakan dia menipu. So ini akan berlaku pada akhir zaman. Rasanya sekarang ni dah akhir zaman. So dah banyak berlakunya pecah amanah, dah banyak berlakunya dalam bisnes skema-skema yang muncul, ambil duit orang, makan duit orang dan seumpamanya. Jadi ini merupakan salah satu dosa besar, iaitu khianat kepada amanah. Kena hati-hati tu. Kita walaupun kita tak ada jawatan yang besar, tapi kita ada amanah. Walaupun kita tak ada AJK di bawah kita, kita bukan seorang pengetua, kita bukan seorang suami, tapi kita tengok dalam diri kita ni ada amanah. Tengok jari kita. Berapa ramai gadis-gadis ataupun lelaki-lelaki, manusia-manusia yang bila dia stres ataupun depres, maka dia pergi cari ataupun kerat dia punya
dia punya pergelangan tangan. Sedangkan ini adalah amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun tak payah nak cakap depress lah. Jenis-jenis yang berfashion sana, berfashion sini, yang pelik-pelik ni, cuba ukir sesuatu sampai mencederakan diri sendiri, maka ini jelas menunjukkan kita tidak menjaga amanah dengan baik. Ya. Kalaulah orang cakar kita punya Porsche, kita punya mengamuk nak bunuh, ini kan pula kalau kita sendiri yang melukakan tubuh badan kita yang jauh bernilai daripada harta, kebendaan dan duniawi. Apa lagi amanah-amanah yang lebih besar yang melibatkan hak orang ramai. Kita contohnya kita ni bendahari masjid ataupun sesebuah syarikat. Kita ambil duit syarikat, kita ambil duit masjid, kita masuk poket sendiri tanpa jalan yang dibenarkan. Bukan gaji kita pun, tapi duit orang ramai. Kita menipu, kita buat satu borang, kita buat satu resit, minta sedekah untuk buat pusat tahfiz. Kita gunakan atas nama Islam, sedangkan tak muncul-muncul pusat tahfiznya, duit tu pergi dekat poket kita. So benda-benda ni penipuan ataupun orang yang cuba untuk mencari merosakkan amanah. Baik, kemudian ada satu soalan yang berkenaan dengan amanah ni lah. Cik Man nak petik daripada netizen. Cik Man, anak adalah amanah Allah. Jadi macam mana kita nak menjaga amanah Allah itu? Baik, so ini tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak. Yang pertama sekali, kita mendidik anak-anak dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang dibawa dalam Quran, apa yang diajar oleh Sunnah Rasulullah. Perkara yang paling pertama sekali ialah suruh ataupun didik anak-anak solat. Muru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'in. Perintahkanlah anak-anak solat, didiklah mereka solat ketika berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha bil ansyarah. Dan hendaklah rotan mereka ketika berusia 10 tahun. Jadi umur 10 tahun, kalau tak semayang boleh rotan. Tapi bukan rotan yang sampai birat ataupun rotan yang sampai membunuh, tapi tujuannya untuk mendidik sahaja. Jadi ini adalah amanah. Kemudian selepas kita didik dengan Al-Quran dan Sunnah, kita beri mereka, orang kata, pakaian, beri mereka tempat tinggal, bagi mereka kasih sayang. Bukan semata-mata kita mengajar, bahkan kita juga ada sifat yang lembut ataupun sifat yang halus terhadap anak-anak. Dulu Nabi ada cium dia punya cucu. Kemudian ada seorang lelaki nampak Nabi mencium cucunya. Maka lelaki itu kata dengan Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ada 10, ada 9, ada ramai anak, tapi aku tak pernah cium pun." Maka Nabi kata, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak mengasihi, siapa yang tidak menyayangi, maka tidak akan dikasihi ataupun disayangi. Jadi tanggungjawab mak ayah itu selain daripada mendidik dengan Al-Quran dan Sunnah, maka mak ayah juga perlu memberikan kasih sayang. Ini sebagai salah satu contoh ataupun sebagai menjawab persoalan tersebut. Jadi Cik Man akan sambung lagi dalam ayat yang sama. InsyaAllah kita kembali selepas ini. Alhamdulillah, kembali dalam rancangan Jawapan Panah Cik Man. Kita masih lagi menghuraikan tentang ayat yang ke-8, iaitu walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang menjaga amanahnya serta menjaga perjanjiannya yang dibuat kepada orang lain. Jadi sekarang ni banyak kejadian-kejadian, kadang-kadang bila diberi amanah pecah. Bila berjanji, mungkir janji. Okey, pukul 6 petang, aku dah tunggu dah dekat bawah. Tengok-tengok pukul 7, batang hidung pun tak nampak kan. Jadi ini antara perkara-perkara yang walaupun kita rasa macam ringan, tetapi dia memberi kesan kepada akhlak dan memberi kesan kepada kedudukan kita di sisi Allah. Rasulullah SAW adalah makhluk ataupun manusia yang sangat menjaga amanah dan sangat memenuhi janjinya. Dan sikap dan akhlak baginda ini diikuti oleh para sahabat dan salafus soleh. Cuma bila zaman dah semakin ke depan, banyak pengaruh-pengaruh daripada luar, sikap manusia pun semakin jauh daripada Al-Quran dan Sunnah, maka kita tidak menitikkan soal amanah ataupun soal janji dan kita menganggap benda itu hanyalah perkara-perkara yang ringan sahaja. Baik, Cik Man nak petik soalan daripada netizen. Cik Man, orang tu suruh kita rahsiakan sesuatu, tapi dia tak amanah. Macam mana? Maknanya, kita dalam masyarakat biasalah, ada seorang bagi tahu rahsia. Sini, aku nak bagi tahu kau satu rahsia ni untuk kau aja. Kau jangan bagi tahu sesiapa. Sebenarnya kan benda ni daripada sinilah bermulanya tersebar tau. Bila seorang tu kata jangan bagi tahu sesiapa, kau aja. Lepas tu kita pula bagi tahu orang lain yang sepatutnya kita tak bagi tahu, tapi dengan ayat yang sama aku bagi tahu kau saja, jangan bagi tahu orang lain. Kesudahnya kalau satu negara buat perangai macam ni dengan hashtag aku bagi tahu kau saja, jangan bagi tahu orang lain, maka lebih baik viralkan daripada awal lagi. Jadi ini jelas menunjukkan sikap yang tidak amanah kerana kita telah menyebarkan berita
berita tersebut kepada orang lain. Entah orang yang suruh kita tak bagi tahu sebar pada orang lain tu, dia pun sebenarnya telah tengah melanggar janji ataupun amanah yang orang sebelum tu bagi tahu pada dia jangan bagi tahu kepada orang lain, tapi dia dah bagi tahu kita. So kena hati-hati dalam soal ini. Kalau orang lain boleh membocorkan rahsia orang lain, maka kita jangan berani-berani untuk berkongsi rahsia dengan orang yang membocorkan rahsia orang lain itu. Sebab kalau dia boleh mengkhianati seseorang manusia, dia juga boleh mengkhianati kita. Jangan kita seronok mendengar aib orang lain daripada seseorang. Kalau dia boleh menceritakan aib orang lain bersama-sama kita membawang, maka dia juga boleh menceritakan aib kita dengan orang lain dan membawang aib kita dengan kawan-kawannya yang lain. So kita kena jaga. Yang paling penting di zaman fitnah ini, kita lebih ambil pendekatan untuk berdiam diri supaya kita tidak terjebak dengan dosa-dosa yang banyak disebabkan berpunca daripada mulut kita sendiri. Okey, Cik Man sambung ayat yang seterusnya, iaitu walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Baik. Sekarang ni dalam lingkungan beberapa ayat daripada 1 sampailah sekarang ni, kita dah mencecah lebih kurang kat 10 ayat ini, ada 2 perkara ataupun ada 2 ayat yang berkaitan dengan sembahyang. Okey, yang pertama tadi alladzina hum fi salatihim khashi'un, iaitu orang-orang yang solatnya khusyuk. Okey, itu ciri yang pertama. Kemudian Allah tutup ciri orang beriman yang berjaya dengan solat. Pembukanya solat, penutupnya solat. Sekarang ni maklum nampak tak apa yang Cik Man nampak? Apa yang Cik Man nampak ialah solat merupakan satu perkara yang paling penting. Dekat mana-mana pun kita akan membiasakan ataupun membincangkan tentang solat. Pembuka cirinya solat, penutup cirinya solat. Sebab kita membincangkan ciri-ciri orang beriman yang berjaya. Bermula dengan orang yang khusyuk di dalam solatnya. Kemudian yang kedua, dan orang yang mengelakkan daripada melakukan perkara sia-sia. Kemudian yang ketiga, dan orang yang membayar zakat ataupun menyucikan jiwanya. Kemudian yang keempat, dan orang yang menjaga kemaluannya ataupun maruahnya. Kemudian seterusnya, ciri yang seterusnya, dan orang yang menjaga amanah dan perjanjiannya. Kemudian yang terakhir daripada ciri-ciri ini, dan orang yang memelihara solatnya. Memelihara solat ini bukan semata-mata kita solat, asalkan solat aja. Contohnya macam lelaki, bagaimanakah dikatakan seseorang lelaki itu memelihara solat? Sesuai dengan kedudukannya sebagai seorang lelaki, dituntut oleh agama untuk melaksanakan solat secara berjemaah di masjid. Itu yang dimaksudkan seorang lelaki menjaga solatnya dengan baik. Bukan semata-mata dia semayang kat rumah. Ustaz, saya dah semayang. Ustaz, jangan bising-bising. Semayang kat mana? Kat rumah. Jemaah ke? Tak, seorang. Asalkan semayang. Tak. Itu bukan menjaga solat dengan sempurna. Sebab seorang lelaki, dia dituntut untuk pergi ke masjid dan melaksanakan solat secara berjemaah. Kalau perempuan, Nabi sebut yang afdalnya di rumah. Walaupun perempuan nak pergi masjid, tak ada masalah. Tapi kita sebagai seorang lelaki sangat malu kalau seorang perempuan yang sepatutnya dia lemah, kemudian dia menjaga dirinya, kemudian afdal dia semayang di rumah, tapi dia sendiri pun berebut-rebut nak mendapatkan pahala jemaah ataupun nak bersaing sekali bersama orang-orang lelaki nak mendapatkan kelebihan pergi ke masjid. Ini kan yang lelaki itu sendiri pula mengabaikan tuntutan-tuntutan ataupun kewajipan-kewajipan dalam bab memelihara solat. Jadi sebab itu yang terakhir ni, ciri-ciri yang terakhir ni Allah menyebutkan dan orang-orang yang memelihara solatnya. Jadi jangan lupa untuk kaum lelaki melaksanakan solat di masjid secara berjemaah. Jadi perkataan jaga tu bukan semata-mata kita buat semayang. Kadang-kadang kalau nak kata asal semayang, baik lagi 10 minit nak habis waktu kita semayang. Yang penting asalkan semayang. Tapi kita tidak memegang slogan yang begitu. Kita semayang sebaik mungkin. Sebagaimana dalam satu hadis, Nabi ditanya oleh seorang lelaki, amalan apakah yang paling afdal? Maka Nabi menjawab, solat pada awal waktu. Solat pada awal waktu. Kita kaji balik diri kita, sejauh mana kita melaksanakan solat pada awal waktu. Atau adapun mungkin kebanyakan daripada kita ni solat di hujung-hujung waktu ataupun dah masuk waktu lain. Rakaat yang kedua semayang zuhur, bunyi azan asar. Rakaat pertama azan semayang, kita tengah semayang asar, bunyi pula azan maghrib. Jadi ini jelas menunjukkan kita cuba untuk meringan-ringankan sembahyang kita.
dan kita beriman serta bertakwa dengan satu ayat Allah yang lain, fawailul lil musallin, dan celaka orang-orang yang sembahyang. Orang sembahyang pun celaka, apatah lagi orang yang tidak sembahyang. Siapakah orang yang sembahyang yang celaka ini? Yang tidak menjaga kualiti sembahyangnya dengan baik. Okey, ada satu soalan daripada netizen, Cik Man. Kalau kita sakit dan tak sedar untuk solat, kemudian dah sihat, adakah solat tersebut perlu ganti? Okey, kita sakit menyebabkan mungkin kita sibuk nak menguruskan penyakit kita sampai kita terlupa, maka kita wajib ganti sebaik saja kita ingat ataupun sebaik saja kita sembuh daripada penyakit. Tapi sebenarnya waktu kita sakit tu, kita boleh aja sembahyang. Walaupun kita rasa macam kita tak mampu nak bangun, maka kita sembahyang saja setakat yang kita mampu. Bukankah Nabi ada sebut siapa yang tak mampu sembahyang berdiri, sembahyang duduk. Tak mampu sembahyang duduk, sembahyang berbaring. Jadi buat setakat mana yang kita mampu. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Alhamdulillah, kembali kita ke blok yang terakhir dalam episod ini yang menceritakan tentang tafsir surah Al-Mu'minun, dan ini adalah hari yang terakhirnya untuk tema tafsir. Jadi kita melangkah ke ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang mewarisi. Mereka tu siapa ya? Kita recall balik. Kita flashback balik daripada ayat yang pertama, iaitu mereka-mereka yang ada ciri-ciri beriman yang berjaya tadi tu, yang khusyuk dalam solat, kemudian yang elakkan diri daripada perkara sia-sia, yang menyucikan jiwa ataupun yang bayar zakat, yang memelihara kemaluan. Kemaluan itu hanya digunakan untuk isteri sahaja ataupun untuk hamba. Dulu ada sistem perhambaan dan dia tidak melampaui batas, tidak terlibat dengan pelacuran ataupun seks bebas dan seumpamanya. Kemudian apa lagi cirinya? Yang menjaga amanah dan perjanjian, tidak mungkir janji, tidak pecah amanah, dan memelihara solat. So orang-orang ini semua ulaika humul warithun. Mereka inilah pewaris. Allah Subhanahu Wa Taala Maha bijak. Allah tinggalkan ayat ini begini saja supaya kita tertanya-tanya, pewaris dia mewarisi apa? Jadi orang seronok nak tahu ayat yang seterusnya. Sebelum itu kita nak faham apakah maksudnya pewaris. Pewaris ini ialah kita akan mendapatkan sesuatu yang memang akan diperuntukkan untuk kita. Contoh, seorang ayah meninggalkan harta. Dan dia juga ada anak lelaki 2 orang. Sudah pastilah harta tu yang paling berhak siapa? Jiran sebelah ke? Tak. Ni anak lelaki 2 orang ni sebagai ahli waris. Yang akan mewarisi harta pusaka. Memang confirm harta arwah si bapa akan diwarisi oleh anak-anaknya. Maka pewaris ni orang yang memang menjadi hak dia untuk mendapat benda yang akan diwariskan kepadanya. Maka dalam ayat yang ke-10 ini, bila Allah menyebut ulaika humul warithun, dan mereka itulah orang-orang yang mewarisi, yang akan mewarisi. Okey, mewarisi apa? Tu yang duk-dak. Ni mesti sesuatu yang istimewa ni, sebab dia dah buat benda yang baik dah. Dia dah menjadikan diri dia di dunia dulu adalah seseorang yang benar-benar berjaya dan beriman. Maka sudah pastilah perkara yang akan diwariskan kepada mereka itu perkara yang paling baik, tak ada yang lebih baik daripada itu. Apa dia? Yes, rupa-rupanya alladzina yarithunal firdausahum fiha khalidun. Subhanallah. Dalam ayat ini Cik Man ada sebut, dalam ayat Quran ini berbunyi Firdaus. Agaknya kalau Cik Man tak terjemahkan dalam bahasa Melayu, maklum dah dapat agak dah. Firdaus. Kita akan mewarisi Firdaus. Apakah itu Firdaus? Nama satu syurga yang paling tinggi. Dan memang kita disuruh kalau nak minta yang terbaik. Jangan ada rasa macam down, ada rasa macam dipelekehkan. Ya Allah ya Tuhanku, aku ni tak baik sangat, dapat syurga yang rendah-rendah pun jadi. No, itu bukan sifat orang yang beriman. Nabi kata kalau nak minta yang terbaik. Walaupun kita ni banyak dosa. Kalau ikutkan pun, kalau kita tak ada dosa pun, ataupun kita buat kesilapan sikit-sikit, kita memang tak layak nak dapat syurga Firdaus tu, sekalipun kita semayang tak pernah tinggal. Tapi disebabkan kasih sayang dan rahmat Allah, maka Allah bagi kita hadiah syurga Firdaus. Jadi Allah tahu kekurangan kita, maka syurga Firdaus tu untuk kita. Jadi kita memang perlu dan wajar minta yang tertinggi supaya menjadi motivasi kepada kita untuk menyiapkan diri kita di dunia sebagai seorang mukmin yang betul-betul sempurna. Alladzina yarithunal firdausahum
fiha khalidun. Ayat yang sebelum itu mengatakan bahawa mereka ini akan mewarisi apa? Maka jawapannya ada dalam ayat yang ke-11 surah Al-Mu'minun. Itu orang yang akan mewarisi syurga Firdaus, dan bukan saja mewarisi, mereka akan khalidun, iaitu kekal selama-lamanya di dalam syurga tersebut. Jadi bila kita sebut syurga dalam bahasa Arabnya adalah jannah, maka jannah itu kita dah tahulah, itu satu tempat yang menjadi lawan kepada neraka, yang akan kekal selama-lamanya, yang akan ditempatkan di dalamnya orang-orang yang taat kepada Allah, dan tidak ada kesedihan di dalamnya, tidak ada kesengsaraan di dalamnya, tidak ada sebarang tanggungjawab di dalamnya, sebab tanggungjawab kita dah buat dah masa dekat dunia. Dekat akhirat ni kita nak menuai saja, kita nak ambil ganjaran-ganjaran hasil daripada pengorbanan yang pernah kita lakukan di dunia dahulu. Jadi Cik Man pun rasa termotivasi dengan ayat ini. Cik Man rasa seronok dengan ayat ini. Bila baca tu kita jadi macam wow, kita mesti buat sesuatu ketika hidup ini supaya kita tergolong di kalangan mereka yang bernasib baik. Bukan bernasib baik biasa-biasa, bernasib baik yang sangat luar biasa. Sebab syurga ada promosi macam-macam. Ada telaga Al-Kauthar, ada mahligai-mahligai, ada janji Allah sungai-sungai yang mengalir, ada segala-galanya yang kita nak, ada bidadari, ada pasangan hidup, ada kebahagiaan. Kita tak akan rasa susah dekat sana, tapi kesenangan yang klimaks di sana perlu dibayar dengan nilai sebuah pengorbanan di dunia, di mana kita terpaksa meninggalkan banyak perkara-perkara yang seronok tapi dimurkai Allah, dan kita memang kena buat perkara-perkara yang kita rasakan kadang-kadang macam letih aja, kadang-kadang macam beban aja, beban ataupun taklif, tetapi kita memang kena buat atas dasar kewajipan. Tapi jangan bimbang, Allah tak akan suruh kita buat benda yang kita tak mampu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan kita dengan sesuatu kecuali dengan benda-benda yang kita mampu buat. Jadi daripada ayat yang pertama tadi sampailah ayat yang terakhir menceritakan tentang tanggungjawab kita di dunia ini supaya kita boleh mendapatkan syurga di akhirat besok, syurga yang tertinggi, iaitu dari sudut sembahyangnya, kemudian dari sudut kita menyucikan jiwa, kemudian dari sudut kita menjaga kemaluan ataupun maruah, kemudian dari sudut kita bermuamalah dengan orang, dari sudut janjinya, dan Allah tutup balik sebagaimana Allah buka semayang, Allah tutup dengan semayang, maka lengkap semuanya sempurna, insya-Allah kita akan jadi pewaris syurga Firdaus. Jadi cukup setakat itu untuk tema pada minggu ini, iaitu tafsir. Kita memilih surah pilihan kita ataupun ayat pilihan kita, beberapa ayat yang terawal daripada surah Al-Mu'minun. InsyaAllah ada rezeki, kita berjumpa lagi di lain masa untuk kita berkongsi lagi ilmu pengetahuan. Cukup setakat itu, kita jumpa di episod akan datang pada waktu yang sama. Jangan lupa sentiasa setia bersama Jawapan Pandai Cik Man. #, orang tanya, insyaAllah Cik Man akan jawab. Assalamualaikum.